Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada perjumpaan kita sekali ni, insya-Allah kita nak mari tengok pula kenana kita telah berjanji kata kita nak tukarlah madah-madah tu iaitu sakut paut dengan ilmu mustalahil hadis. Tu setengah dia minta tu, maka kita tunai dah lah. Maka insya-Allah kita nak letak masa tu setara mana tu lagi kita akan royak kepada ikhwah-ikhwah kita, peminat-peminat yang senantiasa selalu duk ikuti pengajian kita ni. Akan tetapi pada malam ini ni kita nak mari tengok sakut paut dengan masalah kita nak mentambahkan iman. Makna kata orang Islam kita ni kena duk tambah iman sama. Maka iman kita ni ya ada sejarah. Cara kita sebagai orang Islam ni, orang yang beriman ni ya ada sejarah mari. Macam mana cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan kita dan sebagainya. Kita nak beriman jadi gagah, jadi kukuh, jadi kuat, pastilah kita kena berapa? Pastilah kita itu kena kena adanya sejarah, kena adanya sejarah, adanya tepat datang mari mana kok mana kita kena mari belajar supaya nak iman kita tu tengkak dengan sebab kita mempunyai ilmu pengetahuan. Maka saya pun ambil lah buku-buku yang kita belajar dengan para alim ulama kita daripada luar negara sana dulu nu. Kita pun mai buat buat ringkasan pula sekali lagi daripada beberapa buku sebagai muqarrar, sebagai madah yang kita nak mengaji tentang ini masalah lah. Tapi malam ini orang panggil malam permulaan. Kita tak ada lagi nak letak jadi tentu kata malam mana, tetapi kita nak mula dulu. InsyaAllah kita nak mula dulu pada malam ni, dan insya-Allah kita akan isytihar pula sekali lagi
kata madah yang kita nak baca ni kita nak baca berapa malam seminggu insya-Allah taala. Maka ia kata sini ni saya pun terjemuh selalulah, mana kata kita ambil daripada bahasa Arab, cuma kita mari terjemuh jadi bahasa kita selalu. Nah, tepat-tepat sahaja ya yang kita tak ada terjemuh, tinggalnya perkataan ulama, perkataan tokoh-tokoh kita nak baca insya-Allah supaya perkara tu jadi sera masuk di dalam jiwa kita dan akal fikiran kita, boleh sama-sama kita dapat keberkatan di dalam hidup insya-Allah taala. Ia kata maka sesungguhnya kita ni nak selamatnya cara kita nak beriman ni. Nah, daripada perkara-perkara yang jadi asasi di dalam agama kita ni agama Islam lah. Maka wajib, jadi kewajipan di atas orang Islam dengan cara seluruhnya, hendaklah dia itu kena duk baru sokmo iman dia, kena duk baru sokmo cara beriman dia dengan Allah Ta'ala. Makna kata kena duk ingat sokmo kepada Tuhan, jangan terlupa kepada Tuhan. Dalam arti kata apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita tahu dalam Quran, nak kita tahu di dalam hadis, mengikut syarah keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita itu kena ambil tahu. Tu maknanya. Dan kita ni apabila sebut kata kita nak barukan iman kita, nak bersihkan iman kita, pasti kita kena kenal Tuhan kita. Makna Tuhan kita ni, kita nak bersih ni makna kata kita nak ambil diri kita yang lekeh ni supaya nak pergi beriman dengan Tuhan yang mulia. Beriman dengan Tuhan yang mulia, Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan segala-gala makhluk ni nak kita itu ada harga, pasti kita kena calon diri kita sebagai orang yang beriman. Makna kita kena kenal Tuhan kita sebenar-benar kenalnya. Makna kata kenal Tuhan ni, cara mana kita nak kenal Tuhan? Yakni cara hak molek sekali, cara mengikut Tuhan mengenalkan dirinya. Allah Ta'ala mengenalkan diri dia di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa pun yang lebih kenal Allah Ta'ala lebih daripada Tuhan, iaitu Allah sendiri, dan lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beriman itu kepada Allah, cara kita nak beriman kepada Allah tu termasuk daripada perkara yang kemocok, benda hak jadi wajib bagi kita. Kalaulah kita tak beriman kepada Tuhan yang menjadikan kita, maka adalah kita rugi hidup di dalam dunia ini dan kita akan diseksai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Tuhan suruh kita ni beriman dengan Tuhan, dan Tuhan itu memfitrahkan kita. Fitrah ni makna lagu mana? Maknanya manusia ni tak lain tak bukan, pasti dia kena bergantung kepada Tuhan sebagai perkara yang gaib. Dia tak pandai nak bergantung kepada perkara yang boleh tengok dengan mata kepala sahaja. Dia tak pandai banyak tu. Pasti dia nak bergantung kepada benda yang gaib. Kerana Tuhan itu memfitrahkan. Fitrah makna kan Tuhan menjadikan manusia dengan itu cara. Manusia ni dia tak bergantung kepada Tuhan, dia lemah. Dia lemah. Sebab dia tu jadi lemah dah. Wa khuliqal insanu dha'ifan, lemah dah. Tak segantung kepada perkara yang gagah, iaitu Tuhan yang menjadikan dia. Nah, secara jadi kau teruk. Syaitan pun mari tipu lah berapa nama, jadi punuh. Punuhnya hakikat hidup bagi kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sekadar kata dia menjadikan kita, kamar dia suruh kita beriman kepada dia dengan keadaan dia tak ada utuh mana-mana rasul, dak, ya utuh mari. Dan mana kata Allah Ta'ala ni mengutuskan rasul kepada kita. Wa'ri wa apa rasul? Wa'ri kerana nak mengiqamatil hujjah. Iqamatil hujjah makna macam mana? Yakni mari untuk nak royak kata Tuhan tu royak dah. Tuhan tu tunjuk dah. Tuhan tu khabar dah. Dan Tuhan itu mengingati dah. Kita tak boleh nak dakwa apa-apa.
Sebagaimana Tuhan katalah, rusulan mubasyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul itu mari bawa berita gembira daripada orang yang beriman akan dapat balasan ganjaran di dunia lagi belum daripada hari akhirat. Dan bawa juga berita yang ngeri bagi orang tak beriman dalam dunia lagi Tuhan nak seksa dia, apatah lagi di hari akhirat. Supaya itu tu sebagai hujah di atas segala manusia. Nah, supaya manusia tak boleh nak dakwa gapo-gapo dah. Dengan itu Allah Ta'ala royak kepada kita, kata hakikat Tuhan jadikan kita ni gapo dia? Yakni Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu malaikat supaya nak manusia itu ibadat kepadanya. Ibadat kepadanya ahli tafsir ramai tafsir. Abdullah bin Abbas tafsir kata nak kita mengasahkan Allah Ta'ala. Kerana Tuhan ni tunggal. Maka Tuhan kena kepada kita sebagai manusia ni mengasahkan. Dalam masalah kita nak mengabdikan diri, nak pujuk-puja, nak mengibadatkan kepada Tuhan kita hanya jualan pada tidak. Itu makna kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Tuhan jadikan kita, Tuhan jadikan jin dan manusia ni supaya nak kita tu ibadat kepada dia. Kalau kita tak ibadat kepada Tuhan kita, adakah Tuhan nak jatuh daripada pangkat ketuhanan? Tak ada jatuh. Kita yang jadi ruginya kalau kita tak beriman dengan dia. Sekadar tu ya boleh royak. Maka Tuhan royak kepada kita, maka kita dengarlah dia. Bila masa kita duduk di atas muka bumi ni, masa kita duduk dalam dunia ni, apabila kita keluar diri kita daripada alam dunia ni, kembali kelik pada Tuhan, dah tak ada pedah gapo dah. Kita nak pergi tangih sel di sana, sesar di sana, pada alam satu lagi bukan alam dunia, tak ada pedah gapo bagi kita. Ini perkara-perkara yang nak kita itu ingat, wahai saudara yang dikasihi. Dan Allah Ta'ala royak pula, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala itu buat berjanji dengan puak-puak mana? Dengan puak-puak Bani Adam, iaitu puak kita lah, anak Adam ni. Masa kita duduk mana? Masa kita duduk belakang, di atas belakang tu ada kita. Maknanya semasa kita duk jadi roh lagi, tak jadi manusia, tak jadi berjasad gini lagi. Tuhan menyaksi kata, Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, tak ke aku ni Tuhan kamu? Maka qalu, katanya mereka itu anak Adam semua tu, bala, ya, bahkan mung tak adalah Tuhan, syahidina, kami menyaksi. Ini nak ayat kata, kita ni apabila beranak mari sebagai manusia ni, beranak mari kepada alam dunia ni, nescaya kita beranak dalam keadaan al-Islam dan al-Iman. Tak ada lain daripada ni. Itu nak kita ingat pada asal. Tu manusia, asal manusia, ini Tuhan kita nak ayat we tahu. Kemudian Tuhan ini suruh kita itu we ingat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita. Apakah tujuan? Apakah tujuan Tuhan jadikan kita? Kalau begitu, di antara perkara yang lebih dan perkara yang jadi benda yang besar, iaitu cara kita nak beriman dengan Tuhan ni macam mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara yang gaib, bukan perkara yang boleh kita tengok dengan mata kepala, bukan perkara yang boleh kita itu boleh kita dengar ke, tengok dengan mata ke, jamuh dengan tangan ke, tium dengan hidung ke, tak. Allah Ta'ala ni adalah perkara yang ghaibi. Apabila Allah Ta'ala perkara yang ghaibi, bagaimana kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nak tingkatkan keimanan kita? Kita orang beriman dah, tapi nak tahu sejarah kata kita nak beriman ni, beriman macam mana, cara dia tu. Yakni penting sekali kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pasti kita itu kena mendengarkan Tuhan. Kerana apa kena dengar Tuhan? Dengar Tuhan ni dalam arti katakan dengar kata Tuhan yang dibaca, yang disampaikan oleh para ulama al-Islam. Dengar kata Tuhan tentang harga apa ulama kata hal nama-nama Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan mempunyai sifat-sifat kebesaran dan sifat-sifat kesempurnaan. Kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala iaitu dua cara saja. Iaitu cara kita kenal Allah Taala melalui nama dia, dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila gitu, caranya kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, balik nama-nama dia, sifat-sifat dia ni, pasti kata kita sebagai orang Islam ini, bagaimana kita nak beriman dengan nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Cara kita nak beriman tu, hak orang Islam yang sebenar-benar orang Islam tu, ya faham macam mana. Jadi Tuhan tu royak dengan cara nyata dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mari menerangkan dengan cara nyata dah, dengan ketiadaan susuk-susuk. Akan tetapi jadi ada kelangkabut setengah-setengah daripada diri manusia kita ni duk berasa kata tak jelas, tak cerah lagi dengan sebab kekurangan ilmu kita. Sehingga setengah-setengah daripada orang ni duk sangka kata berapa? Kata apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dia dan sifat-sifat dia, menjadikan Allah Taala itu seperti dengan kita. Tidak. Kerana Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat yang bersih, zat yang maha tinggi, zat yang mulia, tidak menyerupai mana-mana makhluk. Maka nama yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan sifat yang Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai di zatnya juga tidak serupa dengan segala-gala makhluk. Maka cara kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, di atas jalanan kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada kita menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan segala-gala makhluk. Ini perkara yang jadi kewajipan dan perkara yang jelas di sisi orang-orang yang beriman semenjak daripada zaman dahulu sampai ke sekarang. Dan benarnya kata kita ni nak dapat kemanisan iman kita, pastilah kita kena faham apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan di dalam hadis-hadis yang sabit daripada baginda. Mana pasti kita nak iman kita tu jadi manis, iman kita tu jadi lulus molek, pasti kita kena faham apa yang Allah Subhanahu wa taala cerita khabar tentang hal dia di dalam Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dan khabar tentang hal Allah Subhanahu wa taala di dalam sabdaan yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia iaitu As-Samad. Kalimah As-Samad ni yakni Allah Taala ni memfitrahkan manusia nak kepada ini nama. Mana berhajat manusia kepada ini nama. Kenapa? Kerana As-Samad ni hak kita dah baca dalam Qul Huwallah tadi itu, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Apa makna As-Samad? As-Samad makna perkara yang kita tumpu kepadanya.
Mana Allah ni perkara yang kita tumpu kepadanya. Macam mana? Makna manusia kita ni berhajat sama. Awak apa? Kerana manusia kita ni adalah manusia tu jadi dalam keadaan fuqara. Fuqara ni mana? Dia berhajat sama. Tak hal itu hal ini. Tak hari itu hari ini. Ia tak terlepas daripada dia itu berhajat. Maka dia kembalikan hajat dia tu pada tiap-tiap waktu kepada As-Samad, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab kita faham dan kenal kata Allah Subhanahu wa taala itu nama dia As-Samad, bersifat dengan itu sifat, apabila kita jadi sebab hati, jadi berasa kata tak tenang hati dari kepada Allah lah, kita itu mentujukan hati kita, tujukan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma kita akaknya tangan munajat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita itu seru dengan mulut, dengan hati, dengan keadaan sehingga akhirlah. Yang cara-cara yang kita sebagai manusia ni boleh buat. Maka fitrah manusia ni, sebagai kita ni hamba, kasih kepada itu sifat, kasih kepada itu nama. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memfitrahkan manusia juga di atas kasihnya kepada hikmat. Hikmat ni mana bijaksana. Buat bergapo mengikut keadaan kebijaksanaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ni namanya Hakim, bersifat dengan hikmat. Dalam arti kata Tuhan letakkan satu perkara ni betul kena pada tepat. Maka membawa pada kita sebagai manusia yang reti faham apakah makna Al-Hakim, apakah makna hikmat, kita boleh beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluah-luah hatinya. Berasa sedap, berasa lega, berasa kata ada jalan keluar. Itu adalah cara kita nak tambahnya iman kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memfitrahkan kita sebagai manusia suka kepada rahmat. Rahmat ni makna kata pemurah. Kita ni nak kepada pemurah. Terkadang kita salah banyak, kita nak Tuhan itu merahmati kita. Apabila Tuhan merahmati kita, Tuhan ampunkan kita. Kita ni berhajat, apabila Tuhan rahmatkan kita, Tuhan wikat perkara kita nak tu kepada kita. Maka semua perkara ni iaitu daripada mana kita boleh serah dan boleh rasa kasih dan boleh rasa kata lazatnya keimanan kita, kemanisan iman kita, kerana kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama dia Ar-Rahman, nama dia Ar-Rahim. Karena kita reti dan faham akan isi kandungan ayat Al-Quran, isi kandungan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut para a'immah, ulama-ulama warasatul anbiya, tolong duk terjemuh, tolong duk mengajar, tolong duk royak kepada kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, royak adalah hadis yang sabit daripada baginda. Dia kata inna lillahi tis'atan wa tis'ina nasman man ahsaha dakhalal jannah. Ya Allah, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu 99 nisbah nama. Siapa dia ahsaha? Katanya ulama ahsaha di sini makna lagu mana? Yang pertama hafal. Ingat kata nama Tuhan tu gapo. Yang kedua, kita memahami akan isi kandungnya apa hak nama-nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita beramal dengan nama Tuhan. Amal lagu mana? Apabila kita lekat masalah gapo, kita kenal Allah Ta'ala, maka kita seru daripada itu pitu. Kita berasa nak kepada rahmat Tuhan, kita panggil Tuhan, Ya Rahman Irhamni. Kita nak rezeki, kita kenal nama Allah iaitu Ar-Razzaq, kita minta daripada Allah Ta'ala melalui nama Ya Razzaq Urzuqni. Kita rasa kata kita dihinakan oleh makhluk sesama makhluk, kita minta kepada Allah dengan gunakan namanya Al-Karim, sebab kita kenal Al-Karim makna mulia. Kita minta
Seru nama Tuhan, Ya Karim Akrim ni, sehingga akhir daripada nama-nama Tuhan. Maka mereka yang hafal, kemudian dia faham serta dia beramal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, lalu Tuhan suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat mana? Dakhalal jannah. Orang lagu ni Tuhan nak bubuh di dalam apa? Dalam syurga. Ni nak ayat kata cara kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ni perkara yang manis, perkara yang lazat, perkara yang jadi manusia itu duk cari-cari kebahagiaan hidup. Maka mari kita pakat beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Tuhan nak kita beriman dengan dia. Kerana di sana ada juga cara yang kita nak beriman dengan Tuhan, tetapi bukan cara hak Tuhan nak mengenalkan. Maka orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara yang Tuhan itu hendak nak beriman dengan dia, nescaya jadi berasa kata susah hati, berasa kata tak ada jalan keluar, berasa kata tidak ada kemanisan, tidak ada kelazatan, dan tidak adanya kehidupan roh. Itu yang penting dan pelik bagi mereka yang masuk pintu kena dengan masuk pintu tak kena. Sama-sama nak beriman dengan Tuhan belaka, akan tetapi hak ni masuk pintu beriman dengan Tuhan sebagaimana Tuhan panggil suruh beriman dengan dia. Hak ni beriman dengan Tuhan, akan tetapi masuk pintu cara kita nak beriman hak cara kita. Itu adalah jauh di antara dua perkara itu, jauh yang sangat tan jauh lah, seperti langit dan bumi lah. Maka katanya para ulama, ulama ia kata kepada kita, ia katakan fala sa'adata lil ibadi, tidak ada kebahagiaan bagi hamba. Hamba ni tidak ada, tak akan dapat kebahagiaan. Wala salaha, dan tidak ada salah lahum, tidak ada salah ni makna kan jalan keluar. Wala na'imah, dan tidak ada nikmat yang manusia itu duk cari, yang manusia itu mau nak, illa malaikat. Lagu mana nak hasilkan perkara tu? Bi ayya'rifu rabbahum, bahawa hendaklah kita kenalkan Tuhan kita. Pasti kita kena kenal Tuhan kita, kena kenal Tuhan dulu, barulah kita itu berasa kata apa? Berasa kata hidup kita ni dan diri kita ni ada harga. Kalau tak kenal Tuhan mengikut cara yang Tuhan suruh mengenal, nescaya kita tak sampaikan kepada pintu as-sa'adah, pintu kebahagiaan, pintu yang as-salah, pintu kemuliaan, pintu an-na'im, pintu apa? Pintu segala-gala nikmat. Kita tak sampai. Itu dia. Wa yakunu huwa wahdahu ghayata matlubihim. Nak jadi Allah Ta'ala hanya jua tujuan matlub kita. Apa tujuan matlub? Iaitu tujuan hidup kita. Tujuan cara kita nak pakai hidup. Tujuan kita nak mengadu. Tujuan kita nak tarik kebahagiaan daripada Tuhan. Sebab semua tu daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Hingga asbab pun daripada Allah. Akan tetapi manusia yang sampaikan kepada itu tahap, itu maqam sahaja yang nak boleh rasakan akan ini rasa. Dan apabila kita berasanya di hati perkara-perkara tersebut tadi, kita boleh kenal Tuhan kita dengan cara hak Tuhan suruh kenal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan Allah Taala, kita berasa nak mendekati Allah. Mendekati Tuhan ni, orang yang duk berasa kata jauh daripada Tuhan ni senang dah. Orang jauh daripada Tuhan, orang susah hati. Orang tak ada kesenangan. Orang tidak ada kebahagiaan hidup. Apabila orang ni tahu dah kata kebahagiaan dan jalan yang keluar dan segala-gala nikmat ni, iaitu kita mendekati akan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrubu ilaihi qurrata uyunihim. Makna kata kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berasa kau tenang hati.
Kalau kita jauh daripada Tuhan, kita kau berasa susah hati. Cuba kita perhati tengok. Nampak tak? Cuba kita perhati tengok. Apabila kita adanya sifat berasa nak dekatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah coba. Supaya nak kata kita ni nak lepas ke tak coba. Tuhan tahu dah kata kita hati kita dengan dia macam mana. Tetapi nak sampaikan kepada dia, ia ada cobaan. Mata faqadu dhalika, apabila hilangnya perkara tersebut. Hilang apa? Hilang kata Tuhan tu satu, hanya jua kita nak mengadu. Kita nak mendekati kepada Tuhan tadi itu, mendekati kepada Tuhan, jalan membawakan kepada kebahagiaan hidup. Kalau tak ada moga tu, kanu aswa halin minal in'am. Makna kata didapati manusia nescaya dapatnya sehuduh-huduh keadaan daripada nikmat. Mana tak ada nikmat adalah, mana tidak ada bahagia adalah, maka tidak ada kehebatan di dalam hidup, tak ada. Wa kanatil an'amu in'am atyabu 'aishan minhum fil ajili wa aslama ghayata fil ajali. Maknanya, dan didapati nikmat-nikmat tu sebaik-baik hidup daripada mereka itu. Maknanya kita tadi itu sebagai manusia, yakni apabila kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita itu berasa kata nikmat kita ni ada belakang. Tak kira nikmat ada dekat kita ataupun jauh. Dengan sebab itu, katanya para ulama, sebagaimana kita dengar dah tadi, melengkapi kata bahawasanya cara kita nak kenal Tuhan ni tak lain tak bukan kita kena mendekati apa nama? Kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala utus mari, yang Allah Taala wahyu marikan kepada kita, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wahyu al-ilahiyah, wahyu Tuhan kita. Daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakut paut dengan bab kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama dia dan sifat-sifat dia. Kenapa? Kerana nak kita tu dapat kemuliaan, dapat kebesaran dan dapatnya hasil perkara yang kita duk cari. Kenapa? Kerana jalan kita nak menghasilkan, nak kenalkan Tuhan, sapak mocok sungguh, tak lain tak bukan kita kena mengenal melalui kitab-kitab dia, melalui kitab-kitab Allah Ta'ala, sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripada baginda, mengikut para ulama itu syarah. Nah, mengikut para ulama itu syarah kepada kita apa maksud Allah Taala nak, apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak. Kenapa? Kerana jalan hak mudah lagi nyata, tak lain tak bukan kena tengok tuai tu nak ayat lagu mana. Dia tak sah kita pandai-pandai. Keadaan Tuhan tak sah, tidak ada makhluk yang mana hak nak lebih kenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tak ada. Itulah sedikit daripada perkara-perkara yang kita nak kemukakan di sini. Maka kita nak kita tahu kata Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah perkara yang Allah Ta'ala itu menurunkan kepada kita supaya nakwi kita itu faham, nakwi kita itu reti, nakwi kita itu boleh faham apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak rakyatkan kepada kita. Sebab itulah Tuhan kata, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak datang dalam Quran depan ataupun belakang, katanya para ulama, nak tengok ayat hak turun dulu, ayat hak turun kemudian, semua ada dalam Quran tadi, tak ada kebatilan. Apa makna kebatilan? Yakni perkara yang menyalahi benda hak benar. Tak ada. Semua hak Tuhan royak
tentang hal dia adalah benar daripada dia. Maka jangan sama sekali kita tak membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kita benar. Kenapa? Kerana tidak ada siapa pun boleh nak kenal, boleh nak tahu, boleh nak royak hadiah lebih baik daripada tuan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kerana Quran itu tidak sama sekali dia nak datangkan di dalamnya kebatilan. Tak ada. Maka datang pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai nak syarah pula ayat wahyu Tuhan tadi. Maka jadi gagah lagi. Nampak? Maka jadi gagah lagi. Adapun masalah orang kata Quran ni bukan mudah, memang bukan mudah. Akan tetapi bagi siapa bukan mudah? Bagi mereka yang beriman, nak beriman dengan dia ke bagi mereka yang nak bawa datang seumpama Quran untuk nak mengatasi akan isi kandungnya Quran. Mudah bagi orang yang nak beriman dengan dia. Tapi payah bagi mereka yang nak mengatasikan uslubil Quran. Cara-cara Quran. Sebab itulah kita mengaji Quran jadi mudah sebab kita nak beriman dengan Tuhan. Orang tak beriman dengan Tuhan, hati bertakabur, nak bawa datang kata seperti Quran, tak sama sekali Tuhan izin. Maka izin tadi itu bagi kita yang nak beriman, yang nak faham, yang nak erti, yang nak beramal, mudah. Adapun orang hak tak sah, orang hak nak lawannya ajaran Tuhan, nak royak kata dia apa kuasa wari seumpama Quran, tak sama sekali dia boleh nak buat wari. Itu adalah kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu nak kita faham biar molek-molek, kerana masalah ni adalah masalah yang penting. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ni dengan kehendak baik dia terhadap kita, ya waktu turunnya Quran kepada kita, tidak sama sekali dia itu nak khitab, nak tujukan perkataan dia itu dengan perkara-perkara yang Allah Taala itu tak dia tahu kata kita tak kuasa nak faham. Tuhan wari perkara yang manusia tu tak kuasa nak faham. Tak, Tuhan tak kandang lagu tu. Tuhan warikan di dalam Al-Quran perkara yang manusia itu kuasa nak faham. Awak apa? Kerana kita rakyat dah kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan hikmat, nama dia hakim, bijaksana. Perkara yang bijak ni ia tak buat khija, perkara yang menjadikan perkara itu tidak ada faedah. Orang bijak ia tak buat khija benda hak tak ada faedah. Tu manusia. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan kepada segala makhluk? Ia warikan Al-Quranul Karim kepada kita, yakni kepada manusia, jenis manusia, mula sekali iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diiringi para sahabat dan tabi'in dan atba'i tabi'in sehingga sampaikan kepada kita perkara yang kuasa manusia itu nak faham. Selama mana manusia itu nak faham, dia boleh faham. Kalau tak saya faham, kalau kita jadi sahabat sendiri pun kita tak boleh nak faham. Seumpama Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah dan itu dan ini. Ada zaman Rasulullah, zaman yang Al-Quran dok turun, tapi mereka ini tak kuasa nak faham. Dalam arti kata maksud hak Tuhan nak dia itu berimej akak derajat dia daripada jahil kepada reti, yang duduk di dalam kegelapan jahiliyah, nak mari duduk di dalam an-nur Islam, cahaya Islam, kegelapan kekufuran, nak akak dia kepada cahaya iman, tak boleh. Awak apa? Kerana hati dia tak mau nak terima. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ini tak sama sekali dia nak warikan satu perkataan yang manusia tu tak boleh nak faham. Tak ada. Tak boleh, tak kuasa manusia tu nak faham. Sebab faham-faham ni pasti kena ada makna di dalam itu lafaz. Ada makna di dalam itu perkataan. Apabila kita dengar dia tadi itu, nescaya kita faham boleh. Tuhan tak wari ayat Quran benda yang manusia tak boleh nak faham, dalam arti kata kalau nak faham pun tak boleh nak faham sebab tak ada makna, tak ada. Awak apa? Kerana Tuhan royak.
Tuhan jamin kata benda tu tak ada lah Quran. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Biar lagi nak kecek benar lah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata ada orang duk kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata walaqad na'lamu innahum yaqulun. Kami tahu, Tuhan tahu, ada ni Nabi Muhammad ni kena sokmo. Kalau bahasa Sia panggil kena klan demo. Kena kaca demo, kena kata demo, kena wak nyanyi demo. Kena wak menyakiti demo. Tu je. Kami tahu ke apa? Innahum yaqulun. Orang-orang tak beriman tu duk kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ana, innama yu'allimuhu bashar. Hanya sahaja orang mai duk ngajar kepada Muhammad tadi itu manusia. Karena Nabi Muhammad ni duk di katanya ahli tafsir, duk di As-Safa wal Marwah tadi itu, duk kecek serunya manusia kepada agama Allah. Ada seorang daripada orang hak pandai. Orang pandai mana kata orang ngaji lah zaman tu. Lalu orang musyrikun dia kita tengok kata Muhammad ambil kalah hak ni hak Quran ni ambil pada seorang lelaki tu. Lalu Tuhan kata lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Cakap pe orang hak demo dakwa kata Muhammad tu ambil Quran daripada dia kecak Arab pun tak cerak. Itu makna kata lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun, tak fasih. Lalu Tuhan ni isbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ada pun Quran yang dibaca di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisanun, bahasa Arab nyata. Kata lagu mana? Nyata di sini. Katanya para ulama makna kata tiap-tiap lafaz, tiap-tiap kalimah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, mereka manusia yang nak faham, kuasa yang nak faham. Kenapa? Kerana di dalam itu ada makna-makna, adanya perkara-perkara yang Tuhan nak beritahukan kepada manusia. Cuma tanya diri kita, nak tahu tak? Kalau nak tahu boleh tahu. Kalaulah Al-Quran itu tidak ada makna, terutama tentang nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan yang Tuhan nak mengenalkan diri dia, nascaya ulama tak boleh nak syarah. Sedangkan ulama syarah semenjak daripada dulu sehingga sekarang. Syarah, apa makna syarah? Makna dia menyatakan makna, menyatakan maksud, menyatakan perkara-perkara nak manusia hak kamar dia itu faham pula. Itu makna kata Al-Quranul Karim. Dan Allah Ta'ala kata Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Allah Ta'ala itu waktu turunkan perkataan sebaik-baik perkataan. Apa makna sebaik-baik perkataan? Para ulama katakan maknanya sebaik-baik perkataan yang manusia itu kuasa nak faham. Tapi syarat kita nak ke tak? Kalau kita tak say, mudah setara mana pun tak boleh. Hadir ia duduk situ. Sebab itulah ulama kata, maka Allah Ta'ala mensifatkan kecakapan dia, kalam Allah Ta'ala itu sifat lagu mana? Bi'annahu, dengan bahawasanya ia itu sebaik-baik percakapan. Bi'annahu ahsanul hadis, sebaik-baik percakapan. Baik percakapan makna boleh faham, boleh reti, boleh nyak ambil ambil cara di dalam apa hak Tuhan nak rakyat. Mari kita tambahkan iman kita, mari akadkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebagai orang yang beramanah, di dalam arti kata dia nak menyampaikan menyampaikan wahyu Tuhan kepada manusia. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyampaikan risalah, makna menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sedangkan dia tak fahamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala khitab waktu turunkan kepada dia. Ini tak makul. Ini tak boleh nak jadi, tak termakai dengan akal. Bagaimana kita nak royak kepada orang sedangkan kita sendiri pun tak faham? Tak boleh jadi.
Nampak tu tak? Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu menyata dan menyampai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ni maka Rasulullah adalah seorang yang memahamkan, yang memfahamkan isi kandungan wahyu Allah Taala kepada manusia. Maka manusia itu ambil ilmu tadi itu daripada Rasulullah kepada segenerasi, satu lapis ke satu lapis, sampaikan kepada kita. Sebab itulah Allah Taala royakkan kepada kita, kata wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Tidak Allah Subhanahu wa taala utus daripada rasul mana-mana malaikat dengan bahasa kaum dia. Supaya gapo? Tuhan utuskan bahasa kaum dia liyubayyina lahum. Supaya Tuhan nak wir Nabi Muhammad, nabi-nabi itu, rasul-rasul itu menyatakan bagi manusia. Bayana gapo? Akan isi kandungnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh jadi sama sekali kata nabi-nabi, rasul-rasul tak faham apa yang Allah Subhanahu wa taala royakkan di dalam Al-Quran. Ayat kata dalam Quran ni ada perkara yang tidak ada siapa pun daripada makhluk ni boleh faham, tak ada. Ada manusia, sealim-alim manusia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan makna dia tu. Adapun hakikat bagi dia belakang daripada tu, hak tu tak ada dia boleh tahu. Nampak tu tak? Hakikat Allah Taala merahmati akan manusia ni macam mana, hak tu tak ada dia boleh tahu. Tak kira Jibril ataupun Rasul ataupun sahabat ataupun dia tak boleh tahu. Akan tetapi rahmat tu makna apa nama? Okay. Rasulullah tahu, Jibril tahu, sahabat-sahabat pun tahu sehingga akhirnya. Nampak tu tak? Tahu pada makna tak pasti, tak melazimi kita tahu sampaikan kepada hakikat perkara tersebut. Baik. Kemudian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun reti molek apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada dia. Faham molek. Sebab sahabat ni kalau tak faham selalu dah. Dalam Quran tanya banyak mana, wa yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka 'anil jibal, wa yas'alunaka 'anil ruh, gitu dan gini. Yas'alunak. Tanya. Tanya apa? Tanya untuk nak faham. Tidak ada perkara yang Rasulullah bawa datang, yakni wahyu hak Nabi bawa datang ataupun Quran hak Nabi bawa datang mari ni melalui dia daripada Allah Taala. Tak faham, tak ada. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata kami mengaji Quran ini, kami hafal surah Baqarah ni 4 tahun. Kami hafal 4 tahun. 4 sanawat, 4 tahun. Kan gitu lalu mengapa surah Baqarah 4 tahun, setengah-setengah mengapa ne boleh ya sebuah Quran. Cara ia macam mana cara ngaji sahabat? Yang pertama hifz, hafal. Lepas pada tu faham. Lepas daripada tu al-amal. Tak halih daripada ayat yang pertama kepada ayat yang kedua sehingga ada 3 perkara. Hifzan wa fahman wa amalan, 3. Maka nak pergi royak kata ada perkataan hak Tuhan lafaz Quran yang manusia tak ada dia boleh faham. Hingga Rasulullah pun tak faham juga, tak ada. Nampak tu tak? Tak ada. Ni perkara ni adalah jelas daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa sesungguhnya sahabat itu kalau dia tak reti, makna dia tak faham, nescaya dia tu tipu diri. Tipu diri macam mana wahai ulama? Dengan dakwa kata dia faham. Kata depan Nabi dia buat faham. Sebenarnya tak faham tentang masalah iman, tentang masalah nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang kita nak beriman dengan Tuhan, pasti kita kena kenal Tuhan melalui nama dia, sifat dia, perbuatan dia. Barulah kita kenal Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala mengenal.
Kalaulah sahabat itu tak faham sebagaimana kita duk faham dalam otak kita kata, ada sahabat tak faham daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara jumlah tadi itu, semua sahabat tak ada dia faham walaupun sore pun, itu adalah faham bagi hak kita duk tasawur, yang duk gambar dalam otak kita adalah salah. Kenapa? Karena Tuhan ayat kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah mukminun sebenar-benarnya. Katanya ahli tafsir, mukminun haqqan mana? Dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang dia faham. Dia fahamkan daripada isi kandungan wahyu daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat gapo? Apabila dia beriman dengan cara lagu tu, dia dapat gapo? Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu ampunan daripada Allah dan rezeki yang mulia. Kata ahli tafsir, rezeki yang mulia duduk di atas dunia ni ada kemegahan, ada kemuliaan, di hari akhirat selamat dia daripada seksaan dan masuk di dalam kejayaan iaitu syurga. Itu dia. Dan mereka ini Tuhan kata lagi, sifat para sahabat yang fahamkan isi kandungan wahyu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanya innamal mu'minun, hanya sanya orang mukminun, orang yang beriman tadi itu, alladhi, mereka ini idza dzukirallah, apabila sebut akan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Lagu mana? Tambah. Wajilat qulubuhum, hati dia tu jadi lembut, hati dia tu jadi nak dengar, hati dia itu berasa nak terima. Setengah daripada ulama yang tafsir lagu tu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan Quran di atas dia, dia tambah iman. Apa boleh tambah iman? Karena dia fahamkan akan isi kandungan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan sama-sama sahabat tu baca. Kalau tak faham nak tambah iman macam mana? Supaya kita ni semaya belakang tu iman, kita tak faham hatta Fatihah, sehingga Fatihah kita tak faham. Apa bahasa mana? Bagaimana kita nak berasa tarik ke manisan iman kita apabila kita semaya belakang tu iman tak faham. Dengan itu jelas kata pahaman kita duk faham kata Quran ni ada perkara-perkara yang manusia tak boleh nak faham. Quran ni ada lafaz-lafaz yang tidak mempunyai makna yang manusia boleh tahu, melainkan Allah Ta'ala tak ada. Yang manusia tak boleh tahu iaitu hakikat dia. Hakikat dia manusia tak boleh tahu sungguh. Nampak tu tak? Hakikat kibriyat. Kibriyat ni mana sifat takabur Allah Ta'ala. Takabur kita reti faham. Sombong kita faham. Akan tetapi macam mana hakikat dia, itu kita tak tahu. Seperti kita tak faham hakikat ada tu lah. Allah Ta'ala ni ada. Kita beriman kata Allah Ta'ala ni ada. Akan tetapi kita tak faham dan kita tak tahu hakikat ada macam mana. Tapi faham ada makna ada tu mana apa? Ada tahu. Tu situ nak kita faham. Nampak tu tak? Tu dia. Kalau gitu, nampaknya kata cara fahami hak kata apa nama Al-Quranul Karim hadap cakap tentang hal apa nama ni, hal nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, kita tak boleh nak faham. Makna dia tidak ada di dalam itu, dan makna kita tak boleh nak menentu hak mana satu. Artinya tu baik natijah kata kita tak boleh nak tahu kata apa maksud daripada ayat ni, kalimah ni, lafaz ni, membawakan kepada kita itu belakangi daripada Allah Subhanahu wa taala nak mengenalkan diri dia di dalam Al-Quranul Karim, dan nak mengenalkan apa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak mengenalkan Allah Taala di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu adalah perkara yang batil, perkara yang tak benar, perkara yang tak sungguh, perkara yang tak boleh kita nak apa nama faham macam tu. Kalau kita faham macam tu, nescaya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala beri, Tuhan suruh kita gapo? Tuhan suruh kita tadabbur. Bagaimana kita nak tadabbur? Makna gapo tadabbur? Kita baca serta gapo?
serta kita memahami akan isi kandungnya, kemudian kita nak amalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala royakkan di dalam Al-Quran. Kalaulah Al-Quran kita tak boleh nak faham dia, sebagaimana kita duk faham, kata tak boleh kita nak faham, ada lagi lafaz-lafaz, nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita tak boleh nak faham kerana makna ni Tuhan hanya jua yang tahu, makhluk tak tahu. Nascaya bagaimana Tuhan nak suruh kita perkara yang kita tak kuasa nak buat? Tuhan tak akan suruh kita malaikat perkara yang kita kuasa nak buat. Tuhan suruh apa? Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Quran. Tak kemung wahai manusia tadabbur akan Al-Quran. Tadabbur apa makna tadabbur? Tadabbur makna kita baca serta kita renungkan. Renung faham tak? Makna kata kita perhatikan isi kandungnya, makna hak Tuhan nak royakkan kepada kita. Supaya apa? Supaya mula sekali kita nak beriman dengan ayat tu. Nak beriman dengan itu perkara. Lepas pada tu apabila kita beriman, kita sanggup nak tanggung perkara tu. Banyak. Apabila kita tanggung perkara tu, tanggung lepas daripada kita faham, lepas daripada kita beriman. Hasil daripada gapo kita beriman dan kita faham, hasil daripada kita baca. Baca ke apa? Baca ayat Al-Quran yang mempunyai makna yang apa nama? Ya Allah Subhanahu Wa Taala kandak nak kita itu sebagai manusia tu faham. Itu tak? Sebab tu Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Quran. Tak kemung tu wahai manusia tadabbur akan Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillah, jikalau Quran ni lain, datang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Nescaya dapati di dalam Al-Quran itu ada bertentangan ayat tu jadi banyak. Maka katanya para ahli tafsir terhadap ayat ni, no ayat kata sikit pun tak ada. Bagaimana kata nak ada? Orang panggil la mafhumalah, tidak ada mafhum bagi dia. Makna kata tidak didapati, sikit pun tak ada. Dia kata nak banyak. Yakin kata Quran ni daripada apa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu hanya sanya Quran ni, sesungguhnya Quran ni latanzilu rabbil alamin, tu waktu daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu mari nazala bihi ruhul amin, bawa Quran waktu ni Jibril alaihi salam ala qalbika litakuna minal munzirin, di atas hati engkau iaitu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad tu jadi munzirin, wari berita yang Tuhan nak lari, nak suruh gapo wari. Bilisanin arabiyyin mubin. Wari apa kata bilisanin arabiyyin mubin? Wari apa kalimah mubin? Dengan bahasa Arab yang terang. Gapo makna terang? Makna boleh faham. Faham tak gitu? Tu makna kata Al-Quranul Karim. Kalau gitu, hakikat mereka yang faham kata Quran kita ni, pasti kita kena serah kepada Tuhan. Kita tak boleh nak tahu apa makna tentang nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan ni, kita tak boleh nak tahu. Kita kena serah kepada Tuhan. Itu adalah perkara yang menyalahi dengan Al-Quran dan menyalahi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyalahi dengan para sahabat dan menyalahi dengan hakikat yang berlaku daripada kalangan ulama-ulama Islam kita. Sebab tu perkataan kita serah makna kepada Tuhan bulat-bulat, kita tak tahu apakah makna, wallahu a'lam bimuradihi, itu adalah salah. Faham tu, kita sendiri faham lagu tu adalah salah. Adalah perkara yang tak benar daripada Allah Ta'ala, daripada Rasul, daripada apa? Daripada para sahabat dan ulama-ulama seluruhnya. Itulah perkara-perkara yang nak kita itu faham jadi molek. Sebab itulah jalanan yang diberjalankan oleh ulama-ulama Rabbani, iaitu ulama Rabbani, ulama Islam yang tidak campur cara mikir dia dengan pemikiran hak lain. Pemikir hak bersih, sungguh 100% daripada Islam, ia lagu mana jalan ulama salaf ni ataupun ulama hak kita sebut saat ni tu ulama Rabbani tu,
dia tak sama sekali dakwa kata nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, manusia tak boleh nak faham sama sekali. Bagaimana kita nak beriman dengan Tuhan? Bagaimana kita nak beriman dengan ayat Quran tentang hal Tuhan sedangkan Tuhan ni gaib? Kemudian kita tak faham apa hak Tuhan nak rakyat nak faham nak kita beriman dengan dia. Tak boleh jadi. Sebab itulah ulama salaf sama sekali dia tak serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu faham akan makna-makna nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tetapi mereka serah kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Iaitu hakikat-hakikat nama-nama Tuhan, hakikat perbuatan Tuhan, hakikat sifat Tuhan serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita wajib beriman sekadar lafaz serta makna, sekadar tu saja. Nak beriman macam mana kalaulah kita tak faham. Nak beramal macam manalah darjat yang kedua kalaulah kita tak memahami, tak boleh nak jadi. Itu nak kita faham jadi molek supaya nak kita itu boleh sama-sama beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kena dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendakkan kepada kita. Nampak tu dah? Nak kita faham jadi molek supaya nak kita itu sama-sama berjaya belaka hidup di atas muka bumi ini. Insya-Allah kita akan masuklah daripada pengajian kita ni tentang sejarah akidah. Sejarah akidah di antara ulama-ulama Rabbani yang bersih cara mikir dia tak campur dengan apa-apa cara mikir yang lain, dengan orang yang mikir orang panggil campur cara mikir dia orang Islam tapi campur cara mikir dia daripada pemikiran-pemikiran yang lain. Insya-Allah kita akan bukanya pengajian kita tentang ini masya-Allah supaya nak kita ni selamat daripada cara mikir yang kita sendiri sangka kata perkara tu manfaat bagi diri kita sedangkan sebenarnya dia adalah kemudaratan bagi diri kita sebelum daripada kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hari yang tidak adanya di sana pertolongan dan syafaat apa-apa malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bawa iman yang bersih sempurna jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itulah sedikit daripada pengajian kita pada malam ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.